Yang kedua, Dewan Harian dan jawatan kuasa kerja di semua peringkat yang menjadi jentera pentadbiran dan gerakan parti, menjadi kepimpinan yang berwibawa, perlu melengkapkan diri dengan ilmu dan kematangan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum bil jahiliyati khiyarukum bil jahiliyati khiyarukum bil islami idza faqahu. Mereka yang pilihan di masa jahiliyah menjadi pilihan juga apabila bersama Islam sekiranya berilmu dan faham. Khalifah Umar radhiyallahu anhu pernah menegaskan, tafaqahu qabla an tasulu. Jadilah orang yang memahami, berilmu dan faham sebelum kamu menjadi pemimpin. Fiqh itu, faham itu merangkumi segala bidang Islam, termasuk juga fiqh politik, fiqh jihad dan fiqh yang lain. Yang ketiga, pembahagian mengikut lajnah yang dibahagikan secara bidang masing-masing dengan menyeluruh menuju semua sasaran dalam masyarakat di semua peringkat dan pentadbir, mengikut susunan perhubungan negeri, kawasan dan cawangan di kebanyakan daerah di seluruh negara yang memerlukan dimantap, yang perlu dimantapkan dengan pengukuhan organisasi yang berperanan, wala kepada parti, dan perlu aktif menjadi jentera berdakwah dan berkempen. Firman Allah Ta'ala, Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi safa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berjuang pada jalannya dalam satu saf laksana bangunan yang didirikan daripada batu-batu yang disusun rapi dan diikat dengan sekuat-kuatnya. Hadirin hadirat yang dihormati dan dikasihi sekalian, PAS menjadi parti yang paling berpengalaman dalam sejarah politik tanah air. Berjuang sejak zaman penjajah, melahirkan pemimpin yang tidak pernah tunduk kepada penjajah oleh kerana mengambil kira kemerdekaan yang dicapai dengan ciri-ciri penjajahan yang masih mengikat negara dan rakyatnya atas prinsip dan konsep sekularisme yang menyeleweng daripada Islam. Memasuk PAS mengharungi perjuangan yang paling banyak memberi pengalaman berdepan dengan sistem demokrasi yang sangat tidak adil tanpa memberi ruang langsung kepada pertukaran parti yang memerintah dengan berbagai-bagai akta dan undang-undang. Namun kita tetap memilih muwajahah silmiah dengan menyertai pilihan raya dan menentang penyelewengan dan penipuannya dengan sabar dan cepat. Walaupun begitu, terbukti kita boleh menang melalui pilihan raya yang segitu rupa. PAS menjadi paling berpengalaman, menjadi pembangkang secara bersedia, menjadi pembangkang secara bersendirian di peringkat negeri dan pusat, memerintah kerajaan negeri secara bersendirian, menyertai campuran dan pernah menyertai kerajaan campuran, pernah menyertai barisan nasional di semua peringkat dan kembali semula bersendirian, seterusnya bekerjasama dalam bentuk angkatan perpaduan keuangan dan pakatan dengan parti-parti yang lain. Ahli-ahli boleh menerima keputusan pilihan raya dengan sabar dan istiqamah walaupun memakan masa dan generasi. Maka kita hendaklah belajar daripada pengalaman secara politik. Sekarang PAS mengambil pendekatan tahaluk siasi, persefahaman politik melalui proses yang teguh di atas prinsip dan batas kebijaksanaan yang berlandaskan Al-Quran, hadis, ijma' ulama dan khilaf yang nyata dengan pengamatan siasat syar'iah, mengikut perlembagaan PAS dengan kelulusan Majlis Syura Ulama, pelaksanaannya oleh jawatan kuasa kerja PAS Pusat dan jawatan kuasa politik yang disalurkan ke seluruh negara melalui jentera parti yang bergerak dan hidup di semua peringkat. PAS telah mencapai satu kejayaan yang besar dalam pilihan raya yang lalu. Satu, di peringkat parlimen dengan jumlah yang ketiga di kalangan Pakatan Rakyat sebanyak 23 kursi. Dua, mendapat tempat pertama di peringkat negeri dengan mengekalkan pemerintahan di Kelantan dengan keadaan yang lebih selesa, memimpin kerajaan campuran di Kedah sehingga kini dan Perak dalam masa hampir setahun. Tiga, mendapat kursi di semua negeri kecuali Melaka, Sabah dan Sarawak. Empat, jumlah terbesar di peringkat negeri, 83 kursi PAS di peringkat negeri, 70 lebih DAP dan 40 lebih PKR.
kerana PAS memilih penumpuan menguasai negeri di peringkat ini dengan bacaan politik yang ketat, belum lagi mempunyai tahap kemampuan menguasai kerajaan pusat. 5. Memenangi hal kecil di peringkat negeri dan parlimen kecuali di bahagian Pinang. 6. Berjaya memecahkan tembok pemisahan dengan pengundi bukan Islam apabila secara langsung ditubuhkan kelab penyokong PAS, di samping mengadakan tahaluk dengan parti dan kumpulan-kumpulan bukan Islam. Kesemua pencapaian ini hendaklah dimuhasabah semula kejayaan dan kelemahannya di semua peringkat, sama ada kerajaan negeri termasuk wakil-wakil rakyat negeri dan parlimen, dan memperkasakan kelab penyokong PAS secara yang lebih aktif bagi meningkatkan lagi kejayaan sehingga ke tahap mencapai kemenangan yang lebih besar. Hubungan yang kita bina bersama dengan parti-parti politik dalam Pakatan Rakyat adalah bertitik tolak dari asas bersamaan yang semua pihak mempersetujui, iaitu memerangi ketidakadilan, penyelewengan, rasuah dan segala bentuk kezaliman yang sedang bermahjaran dalam negara kita. Semua ini berlaku tanpa kita mengorbankan dasar dan matlamat PAS yang sama-sama kita pegang, iaitu PAS bergerak di atas sifatnya sebagai sebuah organisasi siasat, dakwah dan kerja. Hubungan yang teguh dan kuat tetapi muruna, andal, fleksibel. Bukan hubungan yang kuat, kukuh, tidak fleksibel, rapuh dan putus. Itulah pendekatan yang diambil. Alhamdulillah, strategi kerjasama dalam bentuk tahaluk siasi itu berjaya merombak kesombongan yang wujud dalam hati Barisan Nasional, sehingga kini mereka berhadapan dengan keretakan dalam Barisan Nasional sebagaimana yang kita saksikan pada waktu ini. Dalam membicarakan dengan PAS dengan parti-parti dalam Pakatan Rakyat ini, ingin saya tegaskan untuk kesekian kalinya bahawa kita akan terus bersama dalam Pakatan Rakyat untuk memimpin rakyat ke arah perubahan yang hakiki. Kita akan memainkan peranan yang lebih aktif sebagaimana yang telah sama-sama kita bahaskan dalam 2 muktamar yang lalu. Hadirin hadirat yang hormati sekalian, PAS hendaklah membina dan memperkukuhkan lagi kekuatannya di atas asas pencapaian pengundi Islam yang menjadi tonggak sebenar berkekuatan Islam. Dalam masa yang sama, hendaklah mendapat undi bukan Islam sebanyak mungkin, kerana inilah realiti politik dalam negara bermasyarakat majmuk. Dan inilah juga pendekatan politik Islam dengan syarat memelihara batas-batas tahaluk siasi yang diizinkan oleh akidah, syariat dan akhlak, dengan menjaga sempadan yang memelihara wala kepada perjuangan Islam. Sila rajah sirah penubuhan kerajaan Islam di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, melihat dan meneliti semua pencapaian tersebut, maka hendaklah dilakukan penerusan langkah parti mengikut pengamatan semasa yang kita putuskan dalam 2 muktamar yang lalu, mengikut muhasabah kepimpinan secara kolektif dengan melaksanakan perkara-perkara berikut. 1. Berdiri di atas kekuatan yang sedia dengan mengukuhkan Pakatan Rakyat yang dimuhasabah sepanjang masa. 2. Menguatkan kedudukan PAS dalam menarungi perubahan dan Islam dengan menguatkan sah parti bersama kumpulan Islam. 3. Keterbukaan mengadakan hubungan dengan semua pihak yang membawa kepada penyertaan yang memberi kemenangan kepada Islam mengikut konsep dakwah dan siasat syariah. 4. Apabila PAS sudah menjadi parti yang mendapat perhatian umum, ramai peminat, maka banyak komen-komen dan ulasan-ulasan. Ada yang manis, ada yang pahit, ada yang naung. Maka kita naklah menjadi parti yang matang, menilai di antara yang mana penjana kekuatan, obat dan racun, dengan penuh yakin kepada Islam dan tetap bersama Islam dengan yakin hanya Islam yang memberi kemenangan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan seminar selamat dijalankan, dia mendapat pertolongan dan berkat Allah. Siru an berkatillah.